Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Iza Sharafana binti Muhammad Zaidi. Saya daripada Unit Bahasa Melayu 1 dan merupakan ambilan Jun 2023-2028. Kerja khusus ini merupakan tugasan kedua bagi kursus PMMB 1084 iaitu Asas Tata Bahasa Bahasa Melayu dan BMMB 1094 iaitu Kemahiran Bahasa Melayu. Nama pensyarah yang terlibat ialah Dr. Muhammad Asri bin Harun dan Encik Ahmad bin Omar. Soalan bagi tugasan 2 ialah anda dikehendaki menghasilkan satu produk audio-visual berasaskan TMK iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang memperincikan kesalahan sistem ejaan, perkataan dan ayat dalam satu hasil penulisan karangan Bahasa Melayu murid tahun 6 berdasarkan konsep tata bahasa. Karangan tidak berformat yang kedua, tajuknya ialah Aktiviti Keluarga. Pada hari Sabtu, keluarga saya sibuk membuat kerja rumah seperti emak menggonsok baju dengan menggunakan setrika yang dibeli oleh Abang Ah. Baju yang digosok oleh ibu untuk dipakai oleh ayah saya untuk pergi ke kerja. Manakala kakak pula sedang membuat kerja sekolah Bahasa Melayu yang diberikan oleh Cikgu Zainun. Kerja sekolah haruslah siap sebelum hari Ahad. Kakak membuat kerja itu dalam masa 1 jam sahaja. Manakala Abang Amirul sedang memasukkan tali ke dalam lubang kasut itu. Abang juga bersusah payah kerana kasutnya basah. Kerana terkena air hujan semalam. Abang Amirul juga tidak pernah putus asa. Manakala adik Afifah sedang memasukkan buku mata pelajaran ke dalam beg sekolah. Beg itu juga dibeli oleh ayahnya di pekan masa cuti sekolah dahulu. Adik Afifah menggunakan beg itu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti. Yang pertama, kesalahan ejaan. Pada hari Sabtu, keluarga saya sibuk membuat kerja rumah seperti emak mengonsok baju dengan menggunakan setrika yang dibeli oleh Abang Ah. Ayat betul. Pada hari Sabtu, keluarga saya sibuk membuat kerja rumah seperti emak menggosok baju dengan menggunakan setrika yang dibeli oleh Abang Ah. Perkataan sibuk itu merupakan kata nama dan berada di tengah-tengah ayat. Perkataan itu tidak memerlukan dieja dengan huruf besar pada awal perkataan. Perkataan mengonsok disalah eja kerana perkataan yang sebenar ialah menggosok. Setrika merupakan perkataan yang salah kerana ejaan yang sebenarnya ialah seterika. Perkataan Abang Ngah di dalam ayat merupakan kata nama khas. Perkataan asalnya ialah abang iaitu kata nama. Apabila diletakkan nama selepasnya iaitu menjadi Abang Ngah, perkataan tersebut menjadi kata nama khas yang memerlukan dieja dengan huruf besar di awal perkataan. Seterusnya, kerja sekolah haruslah siap sebelum hari Ahad. Kakak membuat kerja itu dalam masa 1 jam sahaja. Ayat betul, kerja sekolah haruslah siap sebelum hari Ahad. Kakak membuat kerja itu dalam masa 1 jam sahaja. Perkataan kerja dan kakak perlu dieja dengan huruf besar walaupun ianya merupakan kata nama. Ini kerana kedua-dua perkataan ini berada di awal ayat dan perlu dieja dengan huruf besar pada awal perkataan. Perkataan satu salah kerana dalam bahasa Melayu, nombor-nombor yang berada di bawah 10 perlu dieja dan tidak boleh diletak hanya nombor sahaja. Seterusnya, manakala adik Afifah sedang memasukkan buku mata pelajaran ke dalam beg sekolah. Ayat betul, adik Afifah sedang memasukkan buku mata pelajaran ke dalam beg sekolah. Perkataan buku pelajaran dan beg disalah eja. Ketiga-tiga ini merupakan kata nama dan perlu dieja dengan huruf kecil di awal perkataan memandangkan perkataan-perkataan ini berada di tengah ayat. Seterusnya, kerana terkena air hujan semalam. Ayat yang betul, kerana terkena air hujan semalam. Perkataan air dieja dengan huruf kecil di awal ayat kerana ia merupakan kata nama dan berada di tengah ayat. Yang kedua, kesalahan struktur ayat. Baju yang digosok oleh ibu untuk dipakai oleh ayah saya untuk pergi ke kerja.
Ayat yang betul yang pertama, baju yang digosok oleh ibu dipakai oleh ayah untuk pergi ke kerja. Ayat betul kedua, ibu menggosok baju untuk dipakai oleh ayah pergi ke kerja. Perkataan untuk digunakan secara berulang-ulang dan memperlihatkan ayat ini tidak sesuai. Jadi, perkataan untuk hanya boleh digunakan sekali sahaja untuk menjadikan sesebuah ayat itu lebih baik. Seterusnya, manakala Abang Amirul sedang memasukkan tali ke dalam lubang kasut itu, abang juga bersusah payah kerana kasutnya basah kerana terkena air hujan semalam. Ayat yang betul, Abang Amirul sedang memasukkan tali ke dalam lubang tali kasut. Abang juga bersusah payah kerana kasutnya basah akibat terkena air hujan semalam. Perkataan manakala merupakan kata hubung dan tidak sesuai digunakan di awal ayat, melainkan digunakan di tengah-tengah ayat. Perkataan lubang kasut tidak sesuai kerana yang sesuai ialah lubang tali kasut kerana ia menunjukkan Abang Amirul memasukkan tali ke dalam lubang tali kasut. Perkataan kerana digunakan secara berulang di dalam ayat ini dan perkataan kerana terkena air hujan semalam tidak sesuai. Ini merupakan klausa terikat kerana perkataan kerana itu tidak melengkapkan sesebuah ayat dan memerlukan ayat yang lain untuk nampak sebagai ayat yang lengkap. Jadi, ayat itu boleh disambung dan menjadi abang juga bersusah payah kerana kasutnya basah akibat terkena air hujan semalam. Yang ketiga, kesalahan penggunaan perkataan. Ayatnya, manakala kakak pula sedang membuat kerja sekolah bahasa Melayu yang diberikan oleh Cikgu Zainun. Ayat yang betul, kakak pula sedang membuat kerja sekolah bahasa Melayu yang diberikan oleh Cikgu Zurina. Perkataan manakala tidak sesuai digunakan seperti yang saya cakap tadi dan tanda baca juga tidak sesuai dan perlu dibuang di dalam ayat tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah kerana setia mendengar dan membantu saya dan rakan-rakan dalam menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.